الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون. Surahul Azim. Masih kepada imam, para penjaga, seterusnya sidang hadirin para jemaah yang berkasih sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memilih kita untuk tidak semua datang ke masjid, menyeru datang ke masjid sebagai menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada setiap hari Jumaat untuk kita bersegera datang ke masjid dan menunaikan solat jemaah. Solat Jumaat ini ia merupakan kefarduan kepada kaum lelaki di kalangan umat Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, sidang hadirin para jemaah Jumaat yang dikasihi sekalian, beberapa ayat yang saya bacakan tadi menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bercerita kepada umatnya, agar bercerita kepada para sahabatnya, iaitu dengan berkata, qul, katakanlah, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya aku ini, Allah SWT berikan hidayah kepada aku kepada sirat al-mustaqim, kepada jalan yang benar, dinan qiyamah, suatu agama yang lurus, suatu agama yang betul, suatu agama yang tepat, yang tidak pernah ada silap walau sedikit pun. Millata Ibrahim Hanifa, agama yang aku bawa ini sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dulunya dikenali dengan agama Hanif. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad dari sudut bab ketuhanannya, dari sudut bab tauhidnya, sama dan tidak ada sebarang perbezaan. Tak kira Nabi mana pun kalau ianya merupakan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, diutus oleh Allah, sama ada 25 orang ataupun lebih lagi daripada tu yang kita tak tahu bilangannya, maka semuanya membawa suatu agama yang dia walaupun tidak dinamakan sebagai Islam, akan tetapi intipati kepada ajaran tersebut adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu dulu bukan dari kalangan orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim itu dulu walaupun suatu ketika di mana Nabi Ibrahim membesar, semua masyarakat yang ada di sekitar dia, termasuk ibu bapaknya sendiri, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Ibrahim mendapat tentangan yang sangat hebat. Cerita yang selalu kita dengar, ditentang oleh masyarakat dia, ditentang oleh raja dia, bahkan ditentang oleh ayah dia, dan ayahnya sendiri ini sampai akhirnya walaupun dinasihatkan oleh Nabi Ibrahim AS, tetap juga tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim AS. Seterusnya secara ringkas, saya tak boleh nak pergi panjang lebar tuan-tuan, kerana masa kita ada dalam 15 minit sahaja, iaitu qul inna salati. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah SWT dengan menyebut inna salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin, semuanya itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Maka daripada ayat ini diambil setengah ulama, dia kata yang mensunatkan kita baca doa iftitah tu diambil daripada sini. Setengah ulama kata tak ada doa iftitah, itu bukan mazhab kita. Tak payah nak balak. Kalau nak baca, yang baca pastinya ada kelebihan. Bila mana dia berbentuk ibadat kepada Allah SWT, kalau buat dia dapat pahala, kalau tak buat dia tak dapat apa-apa.
Kalau ibadat yang bentuknya sunat untuk kita lakukan, yang bila mana berlawanan dengan sunat kita panggil hukumnya makruh. Hukumnya makruh, yang berlawan dengan sunat secara automatik dia jadi makruh. Kita disadangkan untuk sentiasa melakukan ibadat-ibadat sunat ini agar kita akan sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sebarang syirik kepadanya, tidak ada sebarang penyekutuan kepadanya. Wa bidzalika umirtu, dan begitulah sebagaimana agama Nabi Ibrahim dulu, aku pun diutuskan begitu juga. Wa ana awwalul muslimin, dan kata Nabi, akulah orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah, ataupun kita terjemah juga dengan Islam. Dan di sini para ulama menyatakan bahawa walaupun Nabi kita Muhammad ini merupakan Nabi terakhir, akan tapi dari sudut penciptaannya, dari sudut penciptaan dicipta Nabi kita Muhammad terlebih dahulu. Sebab tu kenapa ayat disebut wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama sekali yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ulama menyatakan bahawa bumi dan langit ini tidak dicipta melainkan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya disebutkan kul aghairallahi abghi rabban, dan katakanlah aghairallah, adakah kepada selain daripada Allah aku cari Tuhan lain. Wa huwa rabbu kulli syai', dan dia adalah merupakan Tuhan setiap sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak adalah usaha setiap manusia itu kecuali usahanya itu akan kena pada dia sendiri. Lalu dihuraikan semula wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang itu tidak akan menerima atau tidak akan dibebankan dengan dosa orang lain. Apa yang dia buat dia tanggung sendiri. Tidak ada dosa yang dia buat orang lain tolong tanggung. Tak ada istilah kau buat je dosa aku tanggung. Tak ada istilah tu. Kalau ada orang kata begitu dan kita sahut seruan dia kata kau tukang buat, dosa aku tanggung. Tak, bahagian buat kita terima dosa, dia terima dosa bahagian suruh berbuat kejahatan. Bahagian galak berbuat kejahatan. Itu jenis dia dah. Secara partition dosa pahala ni dah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu buat, kamu dapat pahala. Kamu buat baik, kamu dapat pahala. Kamu buat jahat, kamu akan dapat dosa. Dan begitulah seterusnya. Dan summa ila rabbikum marji'ukum, dan kamu ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun, dan ketika itu Allah akan jelaskan kepada kamu. Perkataan naba ini memberi makna berita. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, berita dia panggil an-naba. An-naba makna berita. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan beritakan kepada kamu. Maka Allah akan ceritakan kepada kamu. Allah akan beritahu kamu bima kuntum takhtalifun, apa yang kamu perselisihkan, sama ada beriman atau tidak beriman kepada Allah SWT dalam konteks Nabi kita Muhammad dan juga kaum musyrikin yang berada di bumi Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan sedang hadirin para jemaah Jumaat yang dikasihi sekalian, saya nak sebutkan dua perkara. Yang pertamanya berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, dan ibadat-ibadat aku. Disebutkan di sini walaupun solat itu merupakan sebahagian daripada nusuk, sebahagian daripada ibadat-ibadat sebenarnya, tetapi disebutkan solat kerana dia ibu segala perkara. Dia merupakan ketua segala ibadat, maka disebutkan kerana kepentingannya. Qul inna salati wa nusuki, dan ibadat-ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, dan mati aku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Dari sini kita lihat bahawa bila mana Allah SWT sebut wa nusuki, maka ia melibatkan keseluruhan ibadat. Sama ada ibadat itu termasuk dalam ibadat-ibadat umum ataupun dalam ibadat-ibadat khusus.
kita disuruh untuk berbuat ibadat. Dalam kehidupan kita ini, tanggungjawab kita adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Setiap langkah hidup kita ini semuanya adalah kerana Allah. Ikrar kita dalam kita solat, dalam doa iftitah kita, kita sebut bahawa semua kehidupan kita, sama ada solat kita, sama ada ibadat-ibadat umum dan khusus kita, sama ada hidup kita, mati kita, semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya nak simpulkan bahawa kehidupan manusia ini tidak lain dan tidak bukan, ianya adalah merupakan perhitungan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk diuji sejauh mana tahap keimanan kita. Maka dalam kehidupan kita ini, bila mana kita bertindak, bila disebut oleh Allah begini, solatnya, hidupnya, matinya, apa semua sekali, maka kehidupan kita ini merangkumi 5 hukum yang ditetapkan oleh ulama, yang telah difahami dan disampaikan kepada kita oleh para ulama. Dalam mazhab kita Syafi'i, kita terima sebagai 5 hukum yang utama. Setiap tindak tanduk manusia tidak akan lepas daripada 5 hukum ini. Setiap perkara yang kita buat atas muka dunia ini tidak akan lepas daripada 5 hukum ini, iaitu yang kita namakan sebagai wajib, yang keduanya kita namakan sebagai sunat, yang ketiga kita namakan sebagai haram, yang keempatnya kita namakan sebagai makruh, dan yang kelimanya kita namakan sebagai harus. 4 yang pertama ini adalah merupakan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ianya bentuk wajib, maka ketetapan itu suruhan yang jazim, suruhan yang kita tidak boleh pertikaikan. Bila mana suruhan itu dikenakan pada kita, maka kita tidak ada ruang lain kecuali untuk kita taat kepada perintah Allah. Kita perlu buat segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana suruhan itu dilonggarkan, maka jadilah suruhan itu sebagai sunat. Bila suruhan itu tidak jazim, tidak ketat, maka suruhan itu menjadi sunat. Begitu juga dengan larangan. Bila larangan itu menjadi ketat, maka dia jadi hukumnya haram. Bila larangan itu jadi longgar, maka hukumnya jadi makruh. Tinggal lagi satu bahagian. Satu bahagian Allah SWT serahkan kepada kita, yang namanya harus. Kebanyakan yang namanya harus ini melibatkan kehidupan kita seharian sebagai seorang manusia di atas muka bumi. Akan tetapi, walaupun namanya harus, semuanya itu boleh kita jadikan sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin para jemaah-jemaah sekalian, seluruh kehidupan kita ini tidak lepas daripada hukum. Apapun yang kita buat, semuanya ada ketetapan hukum. Kerana itu pada hari ini saya mohon pada tuan-tuan sedang hadirin sekalian, agar setiap apa yang kita nak buat, maka kita rujuk kepada hukum. Kita rujuk kepada alim ulama. Kita rujuk kepada ketetapan yang telah ditetapkan, sama ada termaktub di dalam Al-Quran secara jelas, sama ada termaktub di dalam hadis secara jelas, ataupun tidak jelas dalam hadis dan tidak jelas dalam Al-Quran. Kita sendiri tak erti nak faham, maka ulama datang, baca Quran, baca hadis, dan mereka mampu memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis, dan mereka membawa hukum-hukum tersebut dalam kehidupan kita. Kerana itu saya sangat-sangat berseru agar kita menilai apa sahaja yang kita nak buat ini dalam bentuk hukum halal dan haram, dalam bentuk hukum boleh atau tidak, dalam bentuk hukum pahala atau dosa. Semua yang kita buat, termasuk kehidupan kita seharian, makan pakai kita, kerja buat kita, apa sahaja. Begitu juga dalam apa yang kita akan hadapi tak lama lagi. Allah sedang semua bercakap tentang soal ini berkenaan dengan pilihan raya contohnya. Semuanya mempunyai ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diceritakan oleh para ulama pada kita. Tanggungjawab yang perlu kita tunaikan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang keduanya, sikit lagi tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan perbuatan seorang hamba. Juga saya nak kaitkan dengan perkara tadi. Setiap apa yang kita buat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walau besar atau kecil pun perbuatan itu, semuanya akan diambil kira oleh Allah, akan dikira sebagai pahala ataupun dosa dalam kita berhadapan dengan kehidupan kita ini. Maka tolong perhatikan, kita ini secara umumnya, kebanyakan masyarakatnya jenis tak berapa nak hebat beribadat kepada Allah. Ini secara umum. Namanya orang awam, maka kebanyakannya tak hebat dalam bentuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ni tak hebat dalam bentuk ibadat kepada Allah, kadang kita ni sibuk dengan kehidupan kita, maka jadikanlah kehidupan kita itu sumber untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara kita semak balik setiap apa yang kita buat bertepatan dengan kehendak Allah, boleh menghasilkan pahala dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Yang keduanya, kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang berbentuk dosa yang mudah. Mudah menghasilkan dosa, kalau kira apa mudah untuk dielak sebenarnya. Contohnya, jenis kita kata mendedahkan aurat. Benda tu bukan payah mana pun. Takkan nak pakai seluar, seluar panjang, atau nak pakai seluar 3 suku, tak payah mana pun. Dan daripada nak pakai seluar sampai ke atas pohon, maka selama mana kita keluar, selama itulah kita dikira berdosa oleh Allah. Selama mana ada penontonnya, selama mana ada orang tengok kita, kita keluar ke dalam masyarakat, main bola ke apa, maka selama itulah kita akan dikira berdosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang usaha lain. Tanpa orang panggil nak pecah rumah orang tu payah tuan-tuan. Nak bawa juga pemotong, nak potong mangga dia, nak umpil lagi dengan besi tu. Lepas tu nak masuk supaya orang tak tahu. Payah, nak buat dosa tu payah. Tapi jenis dosa-dosa sedemikian, dosa berbentuk benda-benda yang kecil-kecil sebegini, dosa yang kita boleh elakkan dengan sikap kita, kesedaran kita ini, sepatutnya kita ambil berat supaya kekurangan kita dalam beribadat kepada Allah SWT ini akan dapat kita tampung dengan pahala-pahala yang lain yang sentiasa kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi tetapi apa yang kita boleh perhatikan, makin orang itu kurang ibadatnya, makin orang itu kurang ilmunya, makin orang itu malas beribadat kepada Allah SWT, makin banyak pula dia buat benda-benda yang berbentuk dosa-dosa kering ini. Saya namakan dosa-dosa kering kerana yang kering ringan, mudah nak buat. Kita pergi mana-mana tak ada usaha apa pun dah menghasilkan dosa. Apatah lagi kalau kita menutup aurat tersebut dengan niat kerana Allah, maka kita akan sentiasa mendapat pahala yang tidak putus-putus daripada Allah selama mana kita keluar daripada rumah kita. Yang pentingnya adalah niat kita bulat ataupun niat kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perbuatan kita, maka keseluruhan apa yang kita lakukan itu menjadi ibadat yang dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi saya rasa cukuplah tazkirah ringkas sebelum kita menaikkan solat Jumaat pada hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.